Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan petang tadi. Ekoran Mahkamah Rayuan mengisytiharkan Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Besar Perak yang sah. Dalam rayuan kali kedua itu, Nizar merayu agar diadakan penghakiman maksimal 11 hakim. Saya merayu daripada lubuk hati saya kepada Ketua Hakim Negara untuk buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia diadakan panel hakim maksimal 11 orang bagi melihat appeal ataupun rayuan yang kita buat ini. Jadi saya telah pun berbincang dengan timbalan pendaftar tadi dan mereka akan cuba sedaya upaya untuk mengadakan panel hakim semaksimum ya, dengan angka ganjil 11 orang. Kerana apa? Kerana rakyat Malaysia cukup menagihkan keadilan dalam membuat penghakiman dan juga dalam membicarakan kes ini. Tanpa kebenaran ini, dan I cannot make the appeal, saya tidak boleh membuat rayuan itu sendiri. Maknanya hari ini keputusan kita membuat pendaftaran ini cukup penting. Ya. Bagi Menteri Besar Pakatan Rakyat itu, peluang memperkenal sistem penghakiman majmuk mampu memulihkan semula kepercayaan rakyat terhadap kebebasan institusi kehakiman negara. Inilah kesempatan bagi para hakim yang mengadili kes ini menunjukkan dan mengembalikan balik keyakinan rakyat kepada institusi kehakiman itu sendiri, khususnya kepada Mahkamah Persekutuan. Jadi ini yang nak kita nyatakan bahawa dianya akan memberikan gambaran yang baik, yang sihat, oleh kerana keputusan itu tidak, para hakim ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana unsur, sama ada unsur politik, sama ada dipengaruhi oleh tekanan-tekanan atasan, dipengaruhi oleh unsur-unsur etnik ataupun unsur-unsur ekonomik. Jadi kita hendakkan supaya penghakiman ini adalah free, bebas daripada apa-apa unsur itu. Bercakap dalam sidang media di Istana Kehakiman Putrajaya, Nizar mempetikai penghakiman 5 minit oleh Hakim Mat Raus Sharif, Hakim Datuk Zainun Ali dan Hakim Datuk Ahmad Ma'ruf tanpa disertakan bersama hujah bertulis. Peguam dan kaunsil saya terpaksa memikirkan tanpa ada ulasan daripada Hakim Mahkamah Rayuan apakah yang terkandung dalam pemikiran mereka semasa mereka membuat penghakiman oral, verbal selama 5 minit itu. Itu soalan yang penting, a very pertinent question, a point of law, based on constitution itu adalah soalan berkenaan dengan kedudukan Menteri Besar itu sendiri. Bahawa adakah jawatan Menteri Besar itu yang telah dilantik secara demokratik, dia boleh dianggap sebagai kosong. Pelantikan itu dalam konteks demokrasi, ada pilihan raya dan dia boleh deemed vacant begitu saja. Dan soalan yang kedua adalah untuk membicarakan, memberikan penerangan berkenaan dengan kuasa ruler ataupun ketua itu sendiri untuk menggugurkan jawatan Menteri Besar itu sendiri, sedangkan Menteri Besar yang nak dilantik itu dalam suasana yang Menteri Besar yang lama masih ada. So adakah perkara ini dibenarkan oleh kerana tidak ada peletakan jawatan, yang keduanya tidak ada vote of no confidence dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi ini yang dipersoalkan. Ujarnya juga ketiga-tiga hakim itu berjanji untuk menyerahkan notis hujah bertulis sejurus selesai penghakiman Mahkamah Rayuan, namun pasukan peguamnya masih belum menerimanya sejak 21 Mei lalu.